Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna alaina bi fadlihil amim wa idmanna alaina bi Muhammadin wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Kita bersiaran langsung bersama dengan JMT YouTube Jom ke Menara Taqwa, yang mana channel YouTube kita hari ini adalah daripada JU PPD Gombak, Unit Pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah Gombak, yang diketuai oleh Ustaz Sulaiman Abu selaku Ketua Unit Pendidikan Islam Daerah Gombak. Baik, alhamdulillah, sebelum itu kita melanjutkan majlis kita ataupun santai-santai pagi ini. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada penonton, sidang penonton semua, insya-Allah sekali lagi jangan lupa sebelum kita meneruskan majlis ataupun program kita pada pagi ini, saya sekali lagi mengingatkan pada penonton-penonton live FB dan juga YouTube kita pada pagi ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang penting, sebab like, share dan subscribe anda semua ini adalah untuk membantu Unit Pendidikan Islam Daerah Gombak bagi mengimarahkan majlis ilmu dan juga boleh memberikan manfaat kepada orang lainnya, insya-Allah. Baik, sebelum itu pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan 3 orang panel yang begitu hebat, tidak asing lagi dalam daerah. Tuan-tuan atau penonton semua boleh lihat nama yang berada di bawah skrin ni, insya-Allah. Ahli panel kita pertama Ustaz Suhaimi bin Abdullah. Ustaz Suhaimi ni bukan calon-calon orang. Tok Qadi siapa nak kahwin boleh pergi cari Ustaz tu yang tak balik kampung tu, Ustaz Suhaimi. Boleh dengar sikit suara Ustaz Suhaimi? Ustaz Suhaimi? Ya. Tak apalah. Dan ahli panel kita yang kedua insya-Allah iaitu Ustaz. Ada suara tu. Okey. Minta admin supaya ambil sikit take note bila saya sebut nama tu, mungkin dia boleh mutekan mic ahli panel kita. Okey, gambar ada siap dah dekat banner tu, handsome belaka. Okey, yang kedua ahli panel kita iaitu Ustaz Sanusi, juga tak asing. Bahkan Ustaz Sanusi ni kalau kita biasa pergi ke Ustaz Muhammad Sanusi bin Mat Kasim ni, kalau di masjid-masjid surau-surau daerah Gombak ni lah, yang mana beliau memang adalah seorang penceramah bebas dan juga merupakan guru pendidikan Islam daerah Gombak, insya-Allah. Maknanya guru-guru agama di daerah Gombak ni hebat-hebat belaka ni. Okey, Ustaz Sanusi akan bersama kita juga pada hari ini dan beliau pun berada di kampung dan di Gombak. Ustaz Sanusi, boleh respon sikit? Sihat Ustaz Sanusi ya? Ustaz Sanusi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, dengar alhamdulillah. Okey, ya. Suara Ustaz Sanusi pun dah menggambarkan betapa handsome-nya Ustaz Sanusi tu. Belum tengok muka lagi tu. Okey. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga. Insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Tariqi bin Nawi. Juga merupakan guru pendidikan Islam daerah Gombak dan juga tidak asing, yang mana beliau ini juga adalah penceramah bebas di sekitar daerah Gombak juga, insya-Allah akan bersama kita pada hari ini.
Ustaz Ahmad Tariki pun baru balik kampung tu. Tu sedap duduk di kampung tu. Ustaz Tariki, sihat Ustaz Tariki ya? Saya alhamdulillah. Sama-sama duduk kampung. Ustaz Tariki, sihat ni. Sedap duduk kampung tu. Sedap. Okey. Sedap tu. Okey. Itulah ahli panel kita 3 orang. Kemudian Ustaz Sanusi dan kemudian Ustaz Tariki untuk pengetahuan ataupun makluman pada penonton semua, insya-Allah yang mana setiap ahli panel kita ini akan beri tazkirah ringkas lebih kurang 15 minit. Okey, dan insya-Allah saya juga boleh mencelah sedikit, mungkin saya nak tanya soalan yang mungkin daripada penonton yang nak tanya, jadi saya wakil pihak, penonton tak boleh tanya, saya yang akan menanyakan. Kalau ada mana contoh soalan tu, saya je lah yang buat agak-agak yang penonton nak tahu tu, saya akan tanyalah, begitu insya-Allah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan hari ini program kita pada pagi ini mendapat sambutan daripada semua. Kalau boleh semalam saya dapat khabar gembira yang mana kita mendapat view lebih daripada 2K. Hari ni kalau boleh 10K. Macam channel Sugu Pravita duk buat masak je, kita takkan ceramah tak dapat sampai macam tu kot. InsyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan pada pagi ini program tazkirah, insyaAllah sedikit mukadimah daripada saya, insyaAllah bersempena dengan bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan ini kita sepatutnya bekerja keras, tapi cuma nak pesanan diri saya sendiri dan juga seluruh penonton yang berada di luar. Bila sebut malam Al-Qadar, malam-malam akhir ni, 10 malam terakhir ni, kita kena beringat ada orang ni dia nak pergi cari malam Al-Qadar semata-mata je, bukan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ya, memang betul Allah berikan itu sebagai litah motivasi. Yang penting khalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tengok Allah sebut dah dengan tepat, padat dan simple, mudah nak bagi faham. Tidaklah diperintahkan ke atas siapa? Hamba-hambanya kita inilah, kita ni yang sebagai orang Islam yang beriman pada Allah Ta'ala ini. Untuk apa kita diperintahkan? Melainkan hanya untuk membesarkan, mengabdikan kepada Allah. Liya'budullah mukhlisin, kita ini ikhlas dalam menerima agamanya. Jadi apa-apa pun kita kena jaga hati, kita sentiasa jaga hati kita, insya-Allah. Dan siapa yang tengok pagi ni pun kena jaga hati. Sebab tengok, ustaz ahli panel handsome belaka ni, kena jaga hati. Sebab hati kena, macam dia seorang handsome, tak? Saja gurau-gurau pagi ni, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita teruskan kepada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Suhaimi bin Abdullah, yang tidak asing lagi, seorang tokoh yang begitu hebat di Gombak ni, juga Tok Qadi dia, Tok Imam pun dia, boleh belaka. Siapa yang duduk daerah Gombak ni memang cukup kenal lah Ustaz Suhaimi. Ustaz, insya-Allah saya nak tanya sikit sebagai permulaan sebelum Ustaz meneruskan ni, yang mana berkenaan dengan ayat surah Ali Imran 133, 135 ni. Dalam ayat tu kita tengok Allah beri jalan bagaimana untuk mendapatkan Ta'ala. Tapi sebelum nak masuk syurga tu, dalam ayat tu Ustaz boleh terangkan sikit tak macam mana yang dimasukkan dalam ayat tu, ibrah ataupun kita tadabbur. Sebab tu Allah sebut sendiri, afala yatadabbaruna al-Quran, kamu tak mau faham ke? Takkan kita baca? Tak boleh terangkan sikit tak bagaimana ibrah ataupun tadabbur pada ayat tu, Imran ayat 133 hingga 135 tu, insya-Allah. Silakan Ustaz Suhaimi. Insya-Allah, alhamdulillah. Jom kita, jangan lupa like, share dan subscribe Ustaz Suhaimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi, sahabat saya pengurusi majlis Ustaz Edianto, yang tak kurang hebat juga tu. Tak kurang hebat, baru selesai menghabiskan pengajian master beliau, dan dipostingkan di daerah Gombak semula. Kerana apa? Kerana kehebatan beliau itulah. PPD Gombak memerlukannya lagi. Alhamdulillah. Dan juga ahli panel, rakan sahabat dari panel Ustaz Tariki dan juga Ustaz Sanusi, serta para pendengar, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Termasuklah pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Gombak dan warga pendidik, juga kepada tuan-tuan yang melihat live Facebook program JMT pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi berbalik pada soalan yang diajukan oleh Ustaz Edi tadi, pengacara majlis, bagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 140. Tuan-tuan, para pendengar, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini nak menerangkan bagaimana kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala nak cari kunci-kunci. Kalau kita nak masuk rumah kena ada kunci. Tak ada kunci tak boleh masuk. Kan? Apa jua pun, jabat ke masjid ke, begitu juga rumah kita sendiri kena ada kunci baru boleh masuk. Begitu juga dengan syurga Allah SWT. Bukan boleh kita dapat masuk macam tu je, kena ada kuncinya. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu berkenaan dengan kunci-kunci syurga, yang mana ayat daripada surah Ali Imran 133 hingga 135 ini menyatakan apakah kunci-kunci untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Iaitu pada ayat yang pertama dinyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang bermaksud dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Yang pertama sekali yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini iaitu wasari'u ila maghfirah. Nak dapat kunci, nak dapat masuk syurga, kunci yang pertama iaitu kita bersegera kepada pengampunan Allah SWT. Segera kita mengharap keampunan daripada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir Ramadan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi menyatakan dalam hadis sahih, barang siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar dengan penuh beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan iman di sini pada malam Lailatul Qadar, kita mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, iaitu kita membenarkan janji Allah. Yang mana kalau kita bangun malam pada malam-malam Lailatul Qadar, kita membenarkan janji Allah dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT pada malam tersebut. Begitu juga dengan ihtisaban. Ihtisaban iaitu kita mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Dan disebut juga dalam kitab
Fathul Bari. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka kita banyak berdoa. Banyak berdoa supaya Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu disebutkan sari'u. Wahai hamba-Ku, cepat, segera. Sebab tu dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 benda. Dalam bab sabar ada 3 perkara yang kita tak boleh sabar. Yang pertama, taubat. Taubat jangan sabar. Tak ada istilah sabar bagi taubat. Ada istilah sabar bagi taubat. Yang kedua iaitu solat. Dan yang ketiga jenazah. Ini 3 perkara ni kita tak boleh sabar. Maka sari'u ila maghfirah. Cepat-cepatlah kita minta keampunan kepada Allah SWT. Dan ayat ini yang bermaksud bahawa keampunan yang dimasukkan sini, kita berdoa supaya Allah ampunkan semua dosa kita. Kerana dosa ini akan menyebabkan muka Allah SWT. Tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka kemudian Allah menyatakan jannatin arduhas samawati wal ard. Dengan sebab pengampunan ini, Allah sediakan syurga untuk golongan-golongan ini. Wa'iddat lil muttaqin, kerana inilah yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang inginkan syurga Allah. Sari'u ila maghfirah. Yang kedua, tuan-tuan, daripada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-134. Antara ciri-ciri kita nak kunci ataupun dikatakan kita ni nak sampai darjat taqwa. Wa'iddat lil muttaqin. Yang dikatakan bahawa ini disediakan bagi orang yang bertakwa. Apakah antaranya? Di semalam disebutkan oleh ketua unit kita Ustaz Sulaiman Najib. Bagaimana ciri takwa, 6 ciri takwa daripada awal surah Al-Baqarah yang disebutkan. Maka dalam ayat yang ke-134 surah Ali Imran menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka daripada ayat ini Allah menyatakan yang kedua kunci syurga ni, kunci nak masuk syurga, kunci kita nak jadi orang yang bertakwa yang dapat tiket masuk ke syurga Allah SWT, iaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya sama ada dalam ketika mana dia susah ataupun senang. Dan orang-orang yang menahan marah dalam ayat ini menyatakan kaziminal ghaiz, yang ketiga. Dan yang keempat, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Daripada ayat ini dapat 3 benda penting. Yang pertama, orang yang membelanjakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Daripada ini. Jadi dah ada 2 ciri. Tadi bersegera bertaubat. Yang kedua iaitu kita membelanjakan harta dalam keadaan susah dan senang. Iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang, masa susah, dia tetap akan menjadikan sedekah itu sebagai tabiat dia. Masya Allah, tuan-tuan, perempuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu infak ni lawannya riba. Infak lawannya riba. Kalau riba, benda yang buruk, yang disebut dalam Quran, haram, dituntut, dikehendaki kita menjauhkan perkara riba. Lawannya adalah infak. Infak ni kita sedekahkan harta kita. Walaupun sedikit dia dikira sebagai sedekah. Sebab itu kalau disebutkan dalam ayat ini fisarra wad dharra, walaupun dalam ketika senang sedekah mengikut kemampuan kita. Walaupun dalam kita susah, kita tetap nak mengamalkan ibadah tersebut. Kerana apa tuan-tuan dan sekalian? Maka ulama kata inilah adanya ciri sifat ihsan. Sifat ihsan iaitu mencari redha Allah. Walaupun kita senang, kita cari redha Allah. Kita susah, kita cari redha Allah. Ada orang waktu susah cari redha Allah, tapi waktu senang dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perkara infak ni tuan-tuan, susah atau senang, orang yang istiqamah, hamba-hamba yang istiqamah, maka dia akan terus melakukan ibadah sedekah tersebut. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ittaqun nar. Takutlah kamu kepada api neraka. Peliharalah diri kita daripada api neraka. Walau bisyikkin tamrah. Nabi kata, walaupun bersedekah dengan separuh biji tamar, buah kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Tak ada apa-apa, sedekahlah dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Masya Allah. Tengok Rasulullah sebut, hadis sahih dan riwayat Bukhari Muslim, nyatakan sedemikian. Tak banyak, sikit kita sedekah. Walau bisyikit tamrah, Nabi kata.
separuh biji tamar pun ada. Ada satu cerita Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah menyatakan dulunya Aisyah kata aku tak tahu siksa kubur tu apa. Sampailah seorang Yahudi datang bertemu dengan Aisyah. Kemudian dia mintalah sumbangan ke apa ke dan sebagainya. Maka Aisyah beri sebiji kurma je. Ini je yang ada, dia kata sebiji kurma. Apa yang dikata oleh Yahudi tersebut walaupun bukan Islam waktu itu, dia kata semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Baru Aisyah tu ada siksa kubur ke? Maka Aisyah bersegera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan keadaan sedemikian, maka Rasulullah pun memberitahu kepada Aisyah bahawa siksa kubur itu benar, kehidupan kebangkitan itu benar, dan keramat wali itu benar. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak sedekah itu, mainan power sedekah itu boleh menjauhkan daripada siksa kubur. Yang ketiga iaitu wal kaziminal ghais. Allah kata dalam ayat wal kaziminal ghais, iaitu menahan marah. Allahu akbar. Orang-orang yang menahan marahnya, wal kaziminal ghais. Mereka yang menahan marahnya, mereka yang marah amat sangat tetapi dia boleh tahan lagi, sabar lebih lagi. Maka tuan-tuan dan sekalian, marah ni satu perasaan yang memang ada dalam diri manusia. Kadang-kadang kita dengan anak kita marah, kan? Selisih faham dan tuan-tuan, kita kebanyakan warga pendidik yang tengok ni live ni, kita dididik oleh kita dididik dengan sifat sabar. Anak murid kita berbagai, dalam kelas sampai 35 orang. Saya sendiri pendidik, macam-macam perangai ada. Tapi alhamdulillah, pendidik ni Allah bagi satu sifat nikmat pada kita, sifat sabar. Kita boleh tahan marah walaupun hari-hari kita bersama dengan anak murid yang berbagai latar belakang, berbagai cara, yang berbagai masalah disiplin dan sebagainya. Allahu akbar. Ini Allah SWT bagi nikmat kepada pendidik. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi mengingatkan kita tentang sifat marah. Bagaimana sifat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ke tidak? Ada. Nabi dia marah tidak bersangkutan dengan dunia. Nabi kata dalam hadis la taghdibuhud dunya. Jangan kita marah dekat sebelah dunia. Wala makana laha fa idza tu'addil haqq lam yukim li ghadabihi syai'in hatta yantasirlah wala yaghdabu li nafsi wala yantasirullah. Perkara dunia tidak buat Nabi marah, tapi yang menjanggahi kebenaran. Kalau melibatkan kebenaran, akidah, agama dan sebagainya, itu yang menyebabkan bagi dia marah. Sehingga bagi dia memenangkan kebenaran tersebut. Dan Nabi tidak marah juga pada urusan peribadi dan berusaha untuk memenangkan diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis yang ke-218 dinyatakan sedemikian. Maka kita tahan amarah kita. Menahan marah ini ciri-ciri kunci untuk masuk ke syurga Allah, iaitu sifat sabar. Sebab itu dalam ayat surah Syu'ara dinyatakan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, bila marah mereka segera maaf. Jangan kita bawa marah tu. Sebab tu Nabi sebut la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali Rasulullah ulang. Rasulullah ulang 3 kali perkataan la taghdab, jangan marah. Dia ulang dengan pertanyaan la taghdab, dia ulang 3 kali nak menunjukkan pentingnya. Itulah kunci syurga. Sebab seorang yang kuat bukanlah handal dalam tubuh badan ni, kan? Tapi Nabi kata orang yang kuat, orang yang mampu kawal diri daripada marah. Ini yang ketiga, tuan-tuan. Dan yang keempat, bagaimana yang keempat? Iaitu wal afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, satu lagi sifat yang disebut dalam ayat ini, iaitu mereka yang boleh memaafkan kesalahan. Kecuali orang-orang lain yang telah mendatangkan kemarahan tetapi dia maafkan. Kita ambil contoh tenang saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan perbuatan-perbuatan kafir Quraisy apabila berlakunya Fathu Mekah. Masuknya dalam kawasan Mekah, Nabi tidak mengambil tindakan dengan menangkap, dengan memenjara, dengan membunuh dan sebagainya. Masuk dalam keadaan tenang dan dapat membuka kota Mekah dalam keadaan yang aman, damai. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu kita pun tahu sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di Mekah, ditekan, disiksa sahabat-sahabat Rasulullah dan sebagainya, kita pun tahu. Tapi itu telah ditolak tepi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir saya nak sebut, yang kelima, kunci syurga yang kelima. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zallamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa Allah kata dalam ayat 135 ini? Orang yang mengerjakan perbuatan keji menganiaya diri, mereka ingat akan Allah, iaitu memohon ampun terhadap dosa mereka. Ini penting. Iaitu orang yang bila buat dosa, dia memohon ampun dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, walam yusirru ala ma fa'alu. Bila dia ingat Allah, dia tidak terus menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka ni ciri yang kelima, bila kita bertaubat kepada Allah SWT, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka kita hendaklah meninggalkan perbuatan itu. Lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam tafsir Al-Jalalain dinyatakan tentang tadi, disebutkan perkara dosa itu meliputi dosa besar ataupun dosa kecil. Sebab itu dalam ayat tadi Allah nyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan. Fahishatan diberi contoh oleh ulama zina contohnya. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jelas. Begitu juga au zalamu anfusakum, orang yang melakukan perbuatan dosa kecil. Dia bukan zina, mungkin dia berkhalwat dengan perempuan dan sebagainya, bercumbu-cumbu dan sebagainya, tak sampai kepada zina. Tapi dalam Quran sebut jangan mendekati zina. Tuan-tuan sekalian, bagaimanapun dosa, maka hendaklah kita fastaghfaru lizunubihim, kita istighfar dengan dosa tersebut. Tetapi Allah SWT memberi syarat, tidak akan diterima keampunan melainkan orang yang berazam meninggalkan perbuatan tersebut sehinggalah selama-lamanya. Jadi ada beberapa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kunci-kunci syurga yang ini disebutkan daripada ayat surah Ali Imran ayat 133 hingga 135. Ada 6 semua sekali tadi yang telah pun kita kongsikan bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan di saya sendiri. Saya cakap, saya rasa cukup dah masa tu. Saya tengok ni dekat laptop ni ada ni masa kat bawah ni, lebih sikit 1 minit 2 tak apa, berfungsi, insyaAllah. MC Saidi. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kembali kepada pengacara majlis Ustaz Edi untuk meneruskan program DMT. Boleh tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Suhaimi atas perkongsian kunci nak pergi ke syurga ni. Jadi kita selalu meletak merata-rata kunci lepas tu cari tak jumpa. Saya ambil tamthil mudah lah, nak bagi tahu apa dia. Kunci ni dalam setiap amal tu dia ada kunci khas. Lepas tu dia ada satu master key kunci tu. Apa dia master key? Kunci-kunci hak lain ni diberikan untuk mendapatkan jalan kebaikan di atas muka bumi Allah. Dan satu kunci master dia, apa dia? Iman pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Cuma Ustaz Suhaimi, sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe FB kita Unit Dakwah dan juga YouTube kita. Sebab ini boleh membantu kami untuk bergerak lebih agresif lagi, lebih laju lagi, lebih cepat, pantas yang diketahui oleh sahabat kita yang bernama Ustaz Sufyan bin Hamzah. Ustaz Sufyan bin Hamzah ni walaupun badan tapi buat kerja laju. Kita buat kerja laju. Tengok tu guys, saya cukup bangga dengan sahabat saya Ustaz Sufyan Hamzah ni, yang mana beliau seorang yang begitu cekal untuk memajukan, meningkatkan, sentiasa kreatif dalam memberikan ataupun menghidangkan kepada daerah Gombak ni, insya-Allah. Baik, Ustaz Suhaimi, saya tertarik sikit ni bila Allah Taala sebut tadi pada ayat 134 tu, alladzina yunfiquna wad-dharra. Okey.
wal Bila sebut kazimin tu al tadi, ghaiz. apa nama, dalam keadaan senang dan susah, dalam nak ambil sikit tadi ya, wasarra wal dharra ni, fi sarra wal dharra, dan senang dan susah ni, saya teringat satu kisah yang dicerita oleh Adi bin Hatim, yang mana ada dua orang berjumpa dengan Nabi. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Saya nak ambil sikit daripada Ustaz Saimi tadi. Dia cerita, dia fahami dengan dalam hadis tu, hadis Adi bin Hatim ni tadi, Nabi beri jalan keluar kepada siapa yang dalam masalah-masalah susah, seperti kes yang berlaku kepada kita hari ni, ragut dan sebagainya. Bukan setakat nak ambil daripada cerita kunci syurga ya. Cuma saya nak ambil sikit ibrah tadi. Sebab apa? Waktu bila Adi bin Hatim kata, faja'ahu rajulani, pergi jumpa Nabi SAW pada waktu itu, ahaduhuma yashkul ailah. Yang pertama tu dia mengadu tentang dia susah, dia miskin, dia ni, dia tu, dia ni, semua susah lah. Wal akhar, dan yang dia mengadu yashku an qat'is sabil, dia mengadu tentang lanun perompak peragut yang ni. Ringkaskan cerita, kalau baca hadis ni seronok dibaca sebab dia bagi jalan keluar. Masalah hari ni pun sama. Bila mana Nabi sebut di akhir tu, yang Ustaz Suhaimi baca tadi tu, bila dikatakan walau bisyiqqin tamrah, tengok Nabi beri isyarat tu. Nabi jawab, dalam kalau kita baca hadis ini mula-mula, Nabi jawab pasal orang yang mengadu tentang kena rompak, kena ragut di tengah jalan, pedagang-pedagang Arab ni. Tapi Nabi jawab kemudian orang miskin. Tu yang Nabi sebut, orang yang paling susah pun kalau boleh sedaya upaya dia mesti untuk beri sedekah juga. Lepas tu Nabi kata walau bisyiqqin tamrah. Maknanya kena keluarkan walaupun separuh kurma daripada tu keluar. Kita hari ni Ustaz Saimi biasa, saya biasa kat masjid jugalah di Tasik Puteri ni. Bila ada orang dapat terima sedekah duit RM100, kita dah bagi-bagi dapat RM1. Hey, RM100 je. RM100 je. Ada yang berkata macam tu, dahlah dia susah, tapi ada tak hati dia tu, dia nak bersedekah daripada RM100 tu, dia keluar 10 sen pun tak apa untuk letak disedekahkan di mana-mana. Tengok Nabi bagi jalan keluar. Sebab itulah kita bulan Ramadan ini banyakkan bersedekah, tetapi malangnya bulan Ramadan itu mengajar kita tentang bersedekah, tapi bila keluar pada bulan Ramadan, sebab tu mulalah kembali rompak sana, ragut sini, sebab makan free dah tak ada. Kalau orang yang sentiasa bersedekah bulan Ramadan macam ni, di surau masjid, kalau tenis sekarang PKP tak ada lah. Kalau sebelum ni tengok orang susah tak ada rasa nak curi. Sebab apa? Makan ada. Tapi berlaku hanya bulan Ramadan. Baik, Alhamdulillah. Perkongsian yang begitu hebat daripada Ustaz Suhaimi Abdullah. Cuma saya sama-sama sikit lah. Kita ni tak reti apa pun. Kita bukan ahli panel, moderator ya. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube dan kita FB Live kita, insyaAllah. Baik, sebelum kita terus kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Muhammad Sanusi bin Mat Kasim, insyaAllah. Dia tajuk kita hari ni, perbincangan kita ni, dia ada orang kata mualat. Dia bersambung-sambung. Yang mana Ustaz Saimi dah cerita tadi. Nak mendapat keampunan Allah tu, nak mendapat juga kaitan dengan kunci syurga tadi. Lepas tu kita tengok secara khusus. Luasnya pengampunan Allah Ta'ala Azza wa Jal ni, kalau tak Allah tak sebut. Dalam surah Furqan, tengok Allah kata apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang beriman tak akan mensyirikkan Allah. Yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Orang beriman tidak akan membunuh orang lain secara suka-suka, melainkan apa yang dibenarkan sahaja. Wala yaznun, kata Allah, dan orang beriman tak akan berzina. Wa may yaf'al dhalik, kata Allah. Siapa buat benda tu? Siapa yang buat 3 dosa besar tadi? Pertama apa dia? Mensyirikkan Allah. Yang kedua, membunuh orang lain. Yang ketiga, berzina. Lalu Allah kata, yalqa athama, humban masuk dalam neraka Allah. Tapi di ayat yang berikut, lepas ayat tu, ada ayat yang berikutnya tu, apa kata Allah? Allah sebut, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Allah. Tengok, lepas tu Allah kata pula,
Ulaika yubaddil apa ayat tu saya lupa dah. Kemudian yubaddilullahu sayyi'at, Allah ikan apa nama kebaikan kejahatan tu jadi pahala pula. Ni nak Ustaz Sanusi nak sebut ni yang ceritakan luasnya pengampunan Allah Ta'ala Azza wa Jal, dan kita akan terus bersama dengan Ustaz Sanusi sekarang ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Silakan Ustaz Muhammad Sanusi bin Ahmad Kasim, guru Islam yang paling handsome di Gombak, insyaAllah. Okay, terima kasih pada Assalamualaikum. Terima kasih pada Ustaz Adianto, moderator hari ini yang handsome. Dan juga ahli panel kita Ustaz Saimi tak periki ya. Jadi alhamdulillah kita bersama pada pagi ini diberi peluang oleh Allah Taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfar, mohon ampun pada Allah, sebab Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nak tunjuk begitulah betapa luasnya pengampunan Allah. Sebesar mana, sebanyak mana dosa yang kita buat, yang penting niat kita yang tuluh, tauhid tadi, niat kita yang tuluh, yang ikhlas tadi, pasal hati sebagaimana disebut oleh Ustaz Adianto tadi. Mana yang penting itulah. Sebesar mana, sebanyak mana dosa, pasti Allah akan mengampuni kita. Sebab kita orang biasa tidak akan lekan daripada dosa. Berbeza dengan Nabi dan Rasul, memang maksum, terpelihara pada dosa. Jadi kita memang tak lekan pada dosa, sama ada kecil maupun besar lah. Kan? Jadi oleh demikian itu untuk disebut juga sebagai taubat. Kan? Mana kita menyesal di atas dosa-dosa yang kita lakukan dan kita berhenti melakukannya serta kita niat tidak akan mengulangi lagi, terus melakukan amal-amal saleh wa aslaha dan perbaiki diri. Jadi demikian itulah sebab kita banyak dosa yang setiap hari ini kita akan buat. Sama ada besar tak kecil, tapi kita tengok pada hari ini ada manusia telah dikuasai oleh syaitan. Dia letak maksum itu kepada orang biasa. Hatta wali Allah, bukan wali Allah tu sikit ada dosa kecil lah. Jadi sampai dia lebih-lebih ada mengata tu kita panggil ajaran salah, dia sesat lah, sampai dia kata pemimpin ajaran-ajaran dia sampai maksum. Dan sebagainya, itulah sebagai yang teruk, sebagai Nabi Tuhan dan sebagainya. Itu yang kita takut. Sebab manusia biasa itu cara halus yang dikuasai oleh iblis, laknatullah kepada kita lah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita lihat di sini pada hari ini, biasalah sebab kita memang tidak akan lekan daripada dosa, apa kita kena sentiasa memohon ampun pada Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala, sebab ni hadis kursi ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubuka 'ala as-sama'i summa astaghfartani ghafartu lak ya ibn Adam innaka law ataitani bi turabil ardi khatayah summa laqaitani la tusyrik bi syai'ah la ataituka bi qurabiha maghfirah. Jadi kita lihat beginilah bahawa maksudnya pada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman hadis kursi, wahai anak Adam, sesungguhnya kau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli, la ubali, berapa banyaknya dan besarnya dosamu. Jadi wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sebanyak awan di langit, banyak kalau kita naik flight, kita duduk tepi tingkap tengok, nak kira memang tak kira lah, terlalu banyaknya dosa itu, awan itu. Wahai anak Adam, jika sebanyak awan di langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, nescaya aku akan ampuni kau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi ini, lagi banyak, dengan tidak menyentuhkan, tidak mensyirikkan aku sedikit pun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan dosa. Jadi kita lihat di sini, begitulah betapa luahnya, besar mana, banyak mana dosa yang kita buat. Ini hadis riwayat At-Tirmizi, nombor hadisnya 3534 dari Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah. Jadi kita lihat di sini bahawa kita kena tadilah
kita kena mohon ampun selalu. Lebih bagilah sepenuhnya dengan bulan Ramadan kita menuju takwa Allah SWT. Sebab walaupun hari ini ada doa yang disebut awaluhu rahmah wa awsatuhu awaluhu maghfirah wa awsatuhu rahmah wa akhiruhu itqu minan nar. Tak apalah. Walaupun hadis itu doa selalu digunakan, tapi kita lihat memanglah pengampunan Allah itu memang sepanjangnya lebih-lebih dari bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi lah. Dengan demikian itulah sebab kita kena minta ampun, kena beristighfar. Tak lagi mohon istighfar pada Allah tadi untuk di antara salah satu cara sebagai macam kita penyakit kita ialah dosa. Jadi ubatnya ialah istighfar. Jadi sebab Rasulullah sendiri pun yang maksum, Rasulullah yang maksum baginda pun beristighfar 70 kali, ada kata 100 kali. Itu yang maksum. Jadi kita lebih lagi lah sebagai umat baginda yang memang tak lekan daripada dosa, kena beristighfar lebih lagi itulah. Mungkin Ustaz Sariki itu di antara orang yang amal kita tahu 1000 kali sehari dan sebagainya. Terpulang pada kita lah. Jadi untuk supaya itulah. Jadi untuk kita memohon keampunan pada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa kita banyak itu sebab Allah tadi Allah sebut besar mana, banyak mana dosa kita, walaupun Allah lebih itu lagi. Jadi oleh itu kita dari segi itu kita berdoa kepada Allah sebagaimana selalu imam baca sebelum berdoa surah Ghafir ayat 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah, mintalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Jadi yang penting kita yakin kepada Allah. Tapi kadang-kadang tanya ada apa jemaah tanya, Ustaz, saya berdoa tengok tak dapat apa. Adakah Allah mungkin janji? Bukan Allah mungkin janji. Jadi kita kena cek balik diri kita lah. Sebab dalam satu hadis yang lain Rasulullah sebut di mana makmum dia di mana doa kita di mana apabila kita berdoa kepada Allah di mana Allah akan sama ada Allah akan perkenankan kita di dunia ini apa yang kita minta tadi. Yang kedua, sama ada Allah akan tanggung, Allah akan beri kita, Allah akan bagi kita di akhirat nanti, dalam syurga nanti. Yang ketiga, sama ada Allah akan cabut keburukan yang lain ada pada kita. Jadi para sahabat bertanya Rasulullah, oleh kerana itu kami kena banyak berdoa. Rasulullah jawab, di mana walaupun sebanyak mana doa kamu pun, mana pengampunan Allah SWT itu rahmat Allah itu lebih luas, lebih banyak lagi. Sebab kita tak kira di bulan Ramadan ke bulan apa, di mana lebih lagi di bulan Ramadan inilah sebab ada kaitan tadi sebagaimana hadis juga kaitan dengan hadis yang Ustaz Suhaimi sebut tadi, ada hadis yang man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi atau kama qala. Yang mana siapa yang berpuasa di Ramadan mana dengan penuh keimanan, keikhlasan, ketulusan pada Allah akan ampun dosa dia yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu ada kita pada itulah ampun tadi, mana yang penting tadi dosa-dosa kita tadi oleh yang jelas pada kita tadi dosa besar kita kena taubat nasuha, dan dosa kecil tadi dengan amal-amal soleh kita yang kita lakukan, sama ada amal soleh itu yang fardu maupun yang sunat atau nawafil, pasti akan dapat menghakis mengampun dosa kita. Lebih lagi lah istighfar tadi sebagai zikir kita. Kalau istighfar itu yang merupakan astagfirullah, yang merupakan ayat Allah, merupakan Al-Quran, ayat Quran. Jadilah dia, jadi banyak lagi terdapatlah. Sama ada tadi kita akan dapat pahala, dapat pengampunan daripada Allah. Di alam barzakh di teman kita, di alam akhirat nanti syafi'an li ashabih, jadi teman, jadi memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi oleh demikian itu kita mana kita kena berdoa, kita istighfar tadi, kita mohon ampun kepada Allah Taala, kita kena berdoa kepada Allah. Jadi di antara ada adab untuk diterima apa yang Allah sebut ud'uni astajib lakum, pada Allah terima doa kita itu pertama kita doa kita dengan iring harapan agar dimakbulkan. Penuh harapan kita pada Allah, sama ada dalam hati kita maupun dalam ucapan kita itu. Penuh harapan kita kepada Allah Taala. Jangan tidak hati kita lalai. Sebab Allah tak terima, Rasulullah sebut Allah tidak akan terima pada hati yang lalai. Jadi yang keduanya kita fokus konsentrasi kita ketika minta doa tadi. Kita tidak terima di mana doa tak diterima daripada hati orang yang lalai dan kosong daripada harapan tadi. Jadi sebagaimana doa kita tu diterima oleh Allah, maka kita jangan putus asa lah. Jangan putus asa dan kita terus berdoa. Allah tak bagi tadi sebab Rasulullah sebut dah tadi, sama ada Allah, kalau Allah bagi kat kita di dunia, mungkin kita akan jadi gini. Sebab Allah yang sebagai khalik, kita sebagai makhluk, di mana Allah lebih memahami
apa yang akan berlaku pada diri kita. Oleh itu mungkin Allah tak bagi kita kat dunia ini. Jadi kita kena sangka baiklah kepada Allah SWT. Jangan dan seterusnya kita kena penuh kita tak dia ketaatan sungguh-sungguh kepada Allah SWT dan penuh keyakinan tanpa sebarang keraguan. Kita tak boleh ragu sama sekali. Jadi Rasulullah pernah melarang larang sahabat berdoa, ya Allah, ampunkan aku jika engkau berkenan. Jika berkenan itu satu keraguan. Jadi kita tak boleh ragu sama sekali. Kita kena yakin sepenuhnya kepada Allah Taala. Dan yang seterusnya untuk diterima doa kita, sama ada doa akhirat atau pengampunan kita di akhirat atau urusan dunia yang kita minta, yang tidak terburu-buru tadi dalam mengharapkan doa segera dimakbulkan. Tadilah bila dia terburu-buru, dia putus asa. Dia tak nak berdoa lagi. Sebab dia kata minta pun Allah tak bagi. Dia dah putus asa. Maka itulah yang terjadi, dia akan macam-macam yang kebuatlah benda-benda yang bertentangan syariat Allah SWT. Dan juga mencari rezeki yang halal. Ada kaitan juga. Sebenarnya ada hadis yang panjang yang kita sebut di mana seorang musafir yang kusuk masai rambutnya, jubahnya berdebu Rasulullah, dia berdoa, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, bagus dia ambil hari suap, benda-benda yang haram. Maka walaupun Allah terima, kan? Tapi kita lihat itulah di antara rezeki kita ada kaitan dengan penerimaan doa kita. Lebih lagi doa tadi kita mohon untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah Allah mana kita terdesak, yang isterinya kita terdesak. Macam terdesak mana seumpama begini, ibarat kalau kita duduk sebelah duduk dekat dengan pintu tu, kita sandar dekat pintu dan secara pintu akan dibuka. Macam itulah makna kita dekatnya kita dengan Allah SWT, pasti Allah akan terima apa yang kita minta. Makna kita terdesak, kita mohon, makna kita harapan kita yang sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 56, wada'u khawfa wa tama'ah wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan berdoa kepadanya, kepada Allah tadi, khaufan, takut. Itu bukan ragu-ragu, takut tak diterima. Wa tama'ah, kita guna masa kita tamak. Tamak ni makna harap-harap akan diterima apa kita minta. Dan sesungguhnya di mana kita lihat itulah Allah SWT, rahmat Allah itu akan bersama orang-orang yang mesti memperbaiki diri dia. Jadi kita lihat itulah betapa luas dan juga pengampunan Allah, rahmat Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini. Berbeza dengan umat-umat Nabi lain, kita lihat mereka diberi balasan cash di atas dunia. Sebagai kita lihat pengajaran daripada Al-Quran, kisah sirah umat-umat Nabi terdahulu. Tapi special kita Nabi Muhammad ini, Allah di mana Allah Taala tangguh balasan kita. Allah akan tangguh kalau kita tak sempat bertaubat, dah sampai nyawa, dah sampai kepada gharghar, kepada halqum, kerongkongan, maka tidak akan diterima lagi lah saat itu. Tapi sebelum itu mana kita ada peluang. Jadi sebelum kita sampai ke tahap itu atau berpisah antara jasad dengan roh, maka kita ada diberi peluang oleh Allah untuk kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton rahimakumullah, kita lihat di sini. Jadi pagi ini sempena dengan bulan Ramadan, dia dah fasa ketiga dan ini mana penghujung dah. Kita rebutlah peluang-peluang ini lebih baik untuk memohon keampunan Allah dengan kita berdoa pada Allah, dan sebagaimana jelas dalam hadis yang mana Sayyidatina Aisyah pernah bertanya Rasulullah bila kita tahu ini malam Al-Qadar, contohnya apa yang perlu dibaca. Rasulullah sebut makna bacalah doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu wa'fu anni. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting yang beberapa perkara dalam konteks kita berdoa untuk Nabi bila kita doa tadi, kita mohon istighfar dan mohon ampun pada Allah Taala terhadap dosa-dosa kita yang memang kita tidak akan lekan daripada dosa. Jadi sebab kita beristighfar tadi sebagai zikrullah kita. Jadi Ustaz yang tu sebut mana tersebut tadi bahawa kita di zaman akhir zaman penuh dengan fitnah, penyamun, perapak, peragut dan sebagainya. Lepas kita beristighfar tadi, kita tidak minta apa-apa pun, tapi habuan dia Allah dah bagi kat kita. Allah lepas kita tak kena diragu, dirompak dan sebagainya. Itu habuan dunia. Natijah daripada kita istighfar tadi, selain pada rezeki tidak duga-duga banyak hadis Rasulullah sebut kan. Jadi kesempatan selagi mana Allah bagi kepada kita dan kasih sayang Allah yang terlalu banyak kepada kita umat Muhammad ini, kita rebutlah peluang tersebut dan kita terus untuk kita berdoa dan kita minta kita bertaubat dengan dosa-dosa kita. Sebab kita tahu bila kita akan lebih lagi di bulan Ramadan ini, tidak ada time, tidak ada masa yang mana sentiasa Allah sentiasa makbul. Lebih lagi lah 2 jam sebelum berbuka, 2 jam sebelum sahur itu, di antara sebelum habis sahur atau imsak,
maka itulah di antara tempat yang lebih-lebih lagi lah di mana hampirnya Allah kepada kita. Jadi para penonton Allah, itu sekadar untuk perkongsian kita pagi ini, mudah-mudahan kita sama-sama dapat meneruskan kehidupan kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini penuh untuk dapat rahmat, untuk perampunan dan seterusnya. Itu minan nar tadi, bebas dan neraka. Bila kita dah semua dah tadi, jelas kait dengan takwa tadi lah, pada kita akan patuh pada Allah SWT, segala perintah Allah, kita akan tinggal segala dengan Allah, maka itu disebut sebagai makna rekah takwa. Yang natijah kuasa kita la'annakum tattaqun. Saya sekarang telah untuk kongsi yang pada pagi ini. Aku lupa di adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ustaz Muhammad Sanusi bin Mat Kasim. Satu perkongsian yang begitu sangat-sangat baik, yang mana pengampunan Allah ni luas sangat. Pengampunan Allah ni memang kita kata luas, tapi ada orang jadi sempit sebab dia tak nak cari mana luahnya pengampunan Allah Ta'ala Azza wa Jal. Tentu jangan lupa penonton yang berada di luar, yang sedang menyaksikan live kami sekarang ini di FB, tolong like, share dan subscribe. Saya ulang, like, share dan subscribe. Kita ada FB live kita, iaitu FB kita Unit Dakwah UPI PPD Gombak, dan juga YouTube channel kita pun sama nama lebih kurang, Unit Dakwah UPI PPD Gombak. Jangan lupa, kalau siapa yang tak pergi type je, cari tu dalam YouTube, terus pergi subscribe. Jangan lupa, ini adalah usaha sama-sama kita guru Islam untuk mengimarahkan majlis ilmu dan juga memberi program, bukan sekata pada Gombak, maknanya seluruh secara umumnya, insya-Allah. Baik, berkenaan dengan perbincangan kupasan Ustaz Sanusi tadi, saya tertarik sikit nak cerita luasnya pengampunan Allah Ta'ala ni. Cuma saya nak ringkas, ceritanya seronok cerita ni sebenarnya, panjang cerita dia. Asbab nuzul pada ayat daripada surah Hud ayat 114. Allah kata apa? Dia sebut, saya ambil sikit je. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Tengok. Dalam tafsir sebut, ayat ni dia sebut apa? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu buat. Di sini nak sebut tentang dosa kecil lah. Saya nak sebut luas, tadi dosa besar ni dah sebut dah sebagainya oleh Ustaz Sanusi. Cuma saya nak kongsi luasnya pengampunan Allah Ta'ala Azza wa Jal ni. Allah kata apa? Innal hasanat. Allah kata sesungguhnya perkara-perkara baik yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita duk buat hari-hari benda baik. Yang paling mudah apa? Kita berzikir, kita baca Quran bulan Ramadan, kita bagi sedekah. Yudhibnas sayyiat, kata Allah. Apa dia? Menghapuskan segala dosa-dosa. Sayyiat tu boleh rujuk pada Quran Al-Azim yang dibahas dan diterangkan oleh Ibn Kathir dalam tu, yang mana tidak termasuk pada dosa besar. Sebab tu dia ada kisah asbab nuzul pada ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang mana dia tu at-tajir, dia seorang peniaga. Ada seorang perempuan pergi ke kedai dia. Perempuan ni ditinggalkan suaminya sebab suami dia pergi berjihad fisabilillah. Jadi dia lama tunggu suami tak balik, bekalan makanan di rumah habis dah. Jadi dia terpaksa pergi beli, terpaksa keluar pergi beli makanan untuk dirinya dan keluarganya lah, anak-anaknya. Jadi bila dia keluar di si kedai lelaki ni tadi, ringkas cerita, dia pun tengok kurma keluar. Lalu dia tanya lelaki ni, ada tak kurma yang terbaik lagi? Dia kata duduk dalam. Lelaki ni kata dia ada dalam, sebab biasa normal, lumrah. Biasa barang-barang yang terbaik ni disimpan dalam tempat-tempat yang terbaik. Lalu perempuan ni pun pergi tengok. Tiba-tiba terdetik hati seorang lelaki tu, lelaki peniaga ni, dia nak buat satu dosa tapi tak sempat lagi nak buat. Dia nak pergi cium perempuan tu, nak pergi cumbu perempuan tu, tapi tak cumbu lagi. Dia nak pergi cium perempuan tu, dah sura kepala dah. Perempuan tu pun bila tengok lelaki tadi, dia kata apa? Dia kata, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah Ta'ala. Lalu perempuan ni pun terus lari balik. Apa yang berlaku pada lelaki ni tadi, bila lelaki ni tersentap, bila dengar kata, takutlah kamu pada Allah Ta'ala, dia pun tersentak. Bila tersentak tu, dia rasa susah hati. Tu yang bila susah hati tu, dia pergi jumpa, dia dah taubat istighfar banyak-banyak, dia masih rasa susah sangat hati dia. Lalu dia waktu itu
dia kata tu bila dia bila dia dah terkejut dengan perempuan tadi, dia pun sebut la ilaha illallah. Tu yang dalam riwayat kata berapa lama dia duduk susah hati pergi jumpa Abu Bakar, tanya apakah yang perlu dibuat untuk menghilangkan rasa resah dirinya tentang dosa yang dibuat. Belum berzina, belum sempat buat lagi, cuma baru nak suruh je tadi. Pun Abu Bakar kata kau bertaubatlah banyak. Tu jawapan dia dapat. Lepas tu dia pergi jumpa Omar, pun sama, Omar Sayyidina Al-Khattab pun beritahu jawapan yang sama. Akhirnya dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia Nabi menerima wahyu ini, turunnya ayat ini menceritakan sebab dia dah banyak dah taubat, dia dah taubat sungguh dah, taubat nasuha dah, tapi untuk meringankan rasa hati tadi, Allah berikan ayat ini, turun ayat ini, al-hasanati. Tengok, benda-benda kecil yang kita buat pun boleh menghapuskan segala dosa-dosa kecil begitu. Tengok, nak beritahunya luasnya pengampunan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Baik, kita dah sampai pada panel kita yang kedua. InsyaAllah kita akan sampai pada panel kita yang terakhir pada pagi ini. Rentetan daripada panel pertama, panel kedua. Yang pertama dia kunci untuk mendapat syurga Allah melalui pengampunan. Kemudian panel kita yang kedua, Ustaz Sanusi pula tadi, luasnya pengampunan. Kemudian kita nak tahu apakah jalan lagi yang dibuat, yang dilakukan oleh para salafus salih ataupun oleh para sahabat Nabi SAW, bagaimana untuk mereka beramal untuk menjadi kita hakikat seorang mukmin yang benar, yang hak. Maknanya bagaimana amal orang-orang dulu, orang salafus salih ni, zaman dulu, orang yang baik ni, mereka melakukan amal sehingga kan mereka tak rasa pun dah bukan nak buat amal tu cari dapatkan pahala, bukan amal tu takutkan neraka dah. Tu kalau kita belajar dalam bab tasawuf, dalam bab ahli sufi kata, mereka yang beramal untuk dapat pahala semata-mata belum sampai maqam khalisatan lillah lagi. Itu dari segi ilmu tasawufnya. Jadi kita tengok, kita akan dengar kupasan ini daripada Ustaz Tariqi, Ahmad Tariqi. Ustaz Tariqi, macam mana amal-amal, mungkin Ustaz boleh bagian contoh para sahabat Nabi SAW ni, jalan amal mereka itu untuk mendapat hakikat mukmin yang sebenar. Jadi jom sama-sama, jangan lupa like, share dan subscribe. Silakan Ustaz Ahmad Tariqi, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Ustaz handsome kita tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita, Ustaz Edi, barisan penulis, kepada semua penonton, rakan-rakan guru sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menikmati bulan Ramadan, menikmati akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengisi waktu ruang yang ada ini untuk kita sama-sama beramal, untuk kita sama-sama mencari ilmu, memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita dengar ulasan tazkirah daripada Ustaz Suhaimi yang menerangkan tentang nak kunci kita nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang disebut oleh Ustaz Sanusi berkenaan dengan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah kunci untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya ingin berkongsi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, bagaimanakah amalan Umar Al-Khattab?" Maka jawab Jibril, "Amalan Umar Al-Khattab apabila aku jadikan lautan sebagai tinta dan aku jadikan pohon-pohon sebagai pena,
maka aku tidak mampu untuk menulis amalan Umar Al-Khattab. Nak gambarkan betapa banyaknya amalan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Rasulullah SAW bertanya pula kepada Jibril alaihi salam, bagaimana pula dengan amalan Abu Bakar As-Siddiq? Maka jawab Jibril, amalan Umar itu satu bahagian daripada amalan-amalan Abu Bakar As-Siddiq. Maka daripada hadis ini nak menceritakan tentang keluasan, ketinggian amalan Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq berbanding dengan Sayyidina Umar, bahkan berbanding dengan kita semua umat Islam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita melihat tentang banyaknya amalan Abu Bakar, pertama sekali banyaknya ataupun bermutunya amalan Abu Bakar As-Siddiq adalah kerana imannya. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, bersabda, apabila ditimbang, sekiranya ditimbang iman Abu Bakar dan semua umat manusia, maka berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Maka iman inilah tuan-tuan yang menjadikan amalan kita itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tanpa keimanan yang sebenar, amalan itu kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut iman yang hakiki yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita tengok sejarah, beliaulah lelaki pertama yang memeluk agama Islam ketika mana orang-orang kafir Quraisy tidak dapat menerima dakwah Nabi SAW. Ketika ingin berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah memberitahu bahawa pada hari ini kita akan berhijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah Tuan akan berhijrah bersama dengan saya ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, ya, kamu akan berhijrah bersama denganku. Maka menangis Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat bapaku menangis kegembiraan sedemikian rupa. Sedangkan beliau tahu apabila beliau berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW, beliau mungkin akan ditangkap, diseksa, dibunuh, bahkan harta benda beliau akan dirampas oleh kafir Quraisy. Tapi itulah iman Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hebatnya amalan Abu Bakar ini kerana kecintaan. Sebagaimana yang saya sebut cerita tadi, itu juga menunjukkan kecintaan Abu Bakar As-Siddiq. Kerana kita pada hari akhirat nanti akan bersama dengan orang yang kita cintai. Anas bin Malik meriwayatkan, satu hari datang seorang badui, datang kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang mata sa'ah, bilakah berlaku hari kiamat. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab soalan itu. Rasulullah bertanya, apakah persediaanmu untuk menghadapi hari kiamat? Maka jawab pemuda itu, sesungguhnya puasa aku hanyalah sedikit, salat sunatku hanyalah sedikit, sedekahku hanyalah sedikit, tetapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahawa tidak ada hadis
yang lebih aku sukai, yang memberi kelegaan kepadaku, melainkan hadis ini, kerana aku sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku tidak mampu untuk berlawan ataupun menandingi amalan Sayyidina Umar dan amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai pada hari akhirat nanti. Yang ketiga, kita tengok pada amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana imannya itu, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang sangat ikhlas dalam amalan. Dalam amalan yang dilakukan sangat-sangat ikhlas untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq pernah membebaskan 7 orang hamba yang lemah sehingga ditegur oleh bapanya Abu Quhafah, "Wahai Abu Bakar, kamu membebaskan hamba yang lemah, sedangkan mereka tidak mampu membantumu." Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai ayah, aku lakukan ini hanyalah untuk mencari." Maka ulama mengatakan, dengan keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq itu turunnya ayat dalam surah Al-Lail, ayat 17 hingga ayat 21. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa daripada neraka Allah, iaitu orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah untuk membersihkan dirinya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberi itu kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia benar-benar mendapat kepuasan, yakni redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebut 3 sahaja ciri-ciri amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mana menunjukkan bahawa beliau mempunyai iman yang sebenar, iman yang hakiki, sehingga kan amalan beliau melebihi daripada amalan seluruh umat manusia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Edi tadi, apabila kita beramal, maka beramal untuk mendapat pahala itu sudah dikira ikhlas. Beramal untuk mendapat syurga Allah, itu sudah dikira ikhlas. Beramal kerana takut neraka Allah, itu juga ikhlas. Tetapi beramal kerana Allah itulah setinggi-tinggi dan kesempurnaan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mu'min bainal hasanatain. Hasanatin qad qadaha, hasanatin yantazir." Orang-orang mukmin ini berada pada 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama iaitu kebaikan melakukan perkara yang disuruh, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang sunat yang dilakukan kepada Allah semata-mata kerana Allah. Dan kebaikan yang kedua adalah menunggu-nunggu untuk melakukan kebaikan yang seterusnya kepada Allah. Sebagaimana kita menunggu untuk beribadah pada malam ini, sebagaimana kita menunggu untuk berbuka puasa, sebagaimana kita menunggu untuk berqiyamul lail,
sebagaimana kita menunggu untuk mendapat Lailatul Qadar, begitulah sifat orang mukmin. Maka setengah ulama membahaskan hadis ini berkaitan dengan niat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalan kita. Sebab itu sekiranya kita masuk syurga Allah dengan amalan kita, maka amalan yang kita lakukan 40 tahun, maka selayaknya kita hanya mendapat syurga selama 40 tahun. Tetapi Allah memberikan syurga selama-lamanya kepada kita kerana sekiranya kita diberikan kehidupan yang abadi, kita tetap beriman kepada Allah. Sekiranya kita diberikan kehidupan yang abadi, kita tetap beramal ibadah kepada Allah. Dengan sebab itu, syurga itu Allah berikan selama-lamanya kepada kita. Begitu juga orang yang masuk neraka. Sepatutnya apabila dia syirik kepada Allah selama 60 tahun, maka 60 tahun sahaja dia masuk ke neraka Allah. Tetapi kerana apabila diberikan kehidupan yang panjang kepadanya, dia tetap akan syirik kepada Allah. Dia tetap ingkar kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, dia dimasukkan ke syurga, ke neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itulah keadaan orang mukmin. Maka dengan sebab itu, kita cari kunci yang ustaz kita sebut tadi, kunci untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci itu kita jaga betul-betul untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah anehnya tuan-tuan, ketika kita jahil Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyuruh kita menuntut ilmu. Apabila kita diberikan ilmu, dikurniakan ilmu, kita disuruh beramal dengan ilmu. Apabila kita beramal dengan ilmu, tiba-tiba amalan kita itu tidak membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Laisa ahadun yadkhulul jannah bi'amalihi. Qalu, bertanya para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Jawab Nabi, qala wala ana, begitu juga aku. Cuba bayangkan tuan-tuan, Rasulullah SAW yang amalannya jauh hebat daripada kita, ikhlasnya pada Allah, khusyuknya pada Allah, cintanya kepada Allah, Rasulullah kata, aku juga tidak masuk syurga dengan amalku. Maka Nabi bersabda, illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah menimpahi rahmatnya kepada kita, barulah kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita cari kunci dia, tetapi segala-galanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mendapat rahmat Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang muhsinin. Imam Al-Ghazali menyebut bahawa al-muhsinin ini adalah orang-orang yang sentiasa memperbaiki dirinya dan ibadahnya kepada Allah. Bermakna kita hendaklah menjadi orang-orang muhsin. Kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang muhsinin. Dan dengan sebab menjadi orang muhsinin, kita mendapat rahmat Allah. Dan apabila kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka barulah kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada tengah hari ini dapat memberi manfaat bagi kita, daripada kami semua ahli panel, dapat memberi manfaat bagi kita semua untuk sama-sama
melipat gandakan amal kita kepada Allah, memperbaiki niat kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita mencari-cari kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita, kerana itulah sifat orang-orang mukmin. Sekadar itu dulu untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi bersama ini sama-samalah kita dapat amalkan, insya-Allah. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Tariqi atas kongsian kisah para sahabat. Cukup tertarik perkongsian yang dibawa oleh Ustaz Tariqi tadi berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana amal ni ditanya oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya tak boleh nak dicatat, nak ditulis. Senang kata, terlalu banyaknya amal Umar ni melimpah-limpah. Jadi Ustaz Tariqi berikan jalan apakah di antara amal-amal yang tadi. Maknanya kita kena berusaha. Jalan salafus salih ini sebagai contoh iktibar pada kita, tahrid sebagai motivasi kita. Kita tak mampu nak buat macam golongan salafus salih. Orang yang soleh ni banyak. Kalau jadi contoh hari ni pun, kalau kita tengok orang soleh pada hari ni, mutakhir ni pun, kita tengok kalau amal itu Allah, kita nak ikut pun susah. Macam mana dia? Sebab itu dipanggil konsisten. Bila mana konsisten ni penting dalam beramal. Sebab tu kalau kita nak buat satu amal yang besar, amal kecil kita nak nak jangan bermimpi. Wahai para sahabat di luar sana, jangan lupa like, share, subscribe kita punya FB dan juga YouTube. Kita takkan mampu untuk buat apa saja amal yang besar. Kita keluar masjid pun, tengok keluar masjid, kita bagi masjid slipper letak kat depan pintu pagar masjid, pintu tangga, anak tangga masjid tu, letak elok masuk masjid. Tengok balik masjid pas mayang tu, tiba-tiba tengok slipper kita duk bergelimpang. Maknanya duk satu ke utara, satu ke selatan. Tengok kita. Ni kecil je pun, kecil baru diuji. Kalau musim Ramadan yang lepas, orang ramai datang masjid solat tarawih, ni solat Isyak, Maghrib Isyak berjemaah dan sebagainya. Kita mari tengok slipper kita yang elok letak tadi, habis berterabur slipper kita. Kita kata waktu tu, kau ajar betul budak-budak ni main. Tengok, itu baru sikit. Nak ceritanya amal kita ni dalam benda-benda yang kecil-kecil ni, kalau kita tak ajar, tak didik sedikit demi sedikit, janganlah usahlah kita nak bermimpi untuk buat amal yang besar. Kalau hari Jumaat, hari ni dah start solat Jumaat, kita bagi sedekah, tabung. Kalau kita sebelum-sebelum ni lah nak cerita, kalau tabung lalu biasa bagi berapa ringgit, bagi RM1 sokmo setiap minggu hari Jumaat, tiba-tiba hari tu nak bagi terus banyak RM500. Rasa dapat tak? Tak dapat. Sebab tu dia kena konsisten. Konsisten ni mustahak. Dia tak pernah mari solat subuh berjemaah pun. Hari tu hari pertama dia nak pergi solat subuh jemaah, dia keluar awal, semangat semua, semangat ni. Dia keluar, bila dia keluar buka pintu tu, dia tengok kiri kanan rumah, gelap lagi rumah orang semua. Dia pun terdetik di hatinya, kata rumah Tok Imam pun gelap lagi, tak bangun lagi nak pergi solat subuh. Dia bangun pukul 4:30 pagi dah. Bila amal yang dia jarang buat, dia akan terganggu. Tengok dengan ada rasa riak di hatinya, aku orang pertama bangun. Boleh jadi begitu, walaupun orang lain tak tahu apa yang ada dalam hati. Tapi sebagai ringkasan daripada kupasan Ustaz Tariqi tadi, saya nak sebut, didik diri kita untuk buat amal yang kecil tapi konsisten, baru kita tingkat sikit naik ke atasnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat manfaat perkongsian. Saya rasa amat sedih nak tinggalkan bersiaran langsung kita pada hari ini bersama dengan 3 panel kita tadi. Alhamdulillah. Tapi apa
tersebut jangan lupa like, share dan subscribe. Tapi tadi awal-awal tadi saya tengok ramai orang komen type ni. Kalau boleh lepas ni kalau ada lagi secara langsung ni saya nak beritahu, kalau boleh jangan putus saat tu komen sebab dia boleh naikkan rate FB live kita dan juga YouTube channel kita insya-Allah. Kalau kita nak tahu kita punya FB kita apa dia, iaitu unit dakwah UPI PPD Gombak. Tu kita. Kalau untuk YouTube channel pun sama juga, unit dakwah UPI PPD Gombak. Balik sekarang, cari type tu dalam YouTube tu, nama channel tu keluar, tekan subscribe, keteng, dia bunyi dah selesai dah tu. Lepas tu komen bila masuk lagi esok insya-Allah ada lagi, teruskan untuk bersama dengan kami unit dakwah, unit pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah Gombak yang diketuai oleh Ustaz Sulaiman bin Abu. Ustaz Sulaiman, mana insya-Allah menjadi pendukung pada kami warga GPI Gombak ni untuk membuat apa-apa program yang memberi manfaat pada semua. InsyaAllah kita sama-sama untuk bekerja keras, bekerjasama dalam membangunkan kita pada hari ini insyaAllah secara lebih kreatif ni insyaAllah. Baik, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, kita akan bertemu lagi pada waktu yang sama pada jam esok hari lain pula, moderator yang lain pula, insyaAllah kita akan banggakan suasana kita pada hari ini. Kita persilakan panel kita yang pertama, Ustaz Suhaimi untuk bacakan doa penutup sebelum kita menutup program kita pada pagi ini insyaAllah. Silakan Ustaz Suhaimi, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah penguasa langit dan bumi serta pemberdaraan antara kedua-duanya. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran atas kebaikan-Mu untuk kami berada bersama-sama pada hari ini dalam program Jom ke Menara Taqwa. Dan kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri kami pada hari ini bersama dengan emosi dan roh kami sehingga kami dapat menyelesaikan program pada hari ini dengan jayanya. Ya Allah, bagi-Mu segala puji dan puja. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah, Ya Allah, mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya munzilat, ya munzilar rahmah, wa ya fatihal barakah. Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Ibu bapa kami, keluarga dan anak-anak kami, guru-guru kami, anak didik kami di sekolah, sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan. Ya Allah, ya qadiyal hajat, pada masa ini kami dahulu hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda dan dosa, serta tangan penuh dengan pengharapan. Sesungguhnya kami berlumuran dosa, maka ampunkanlah dosa-dosa kami pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini, di akhir-akhir Ramadan, Ya Allah, yang akan berakhir tidak lama lagi. Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dan Islam dalam amal jama'i dan juga kolektif. Sesungguhnya kesabaran kami mempunyai batasnya, maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran, menahan kemarahan seumpama sabarnya hati nabi-nabi para ulul azmi. Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didiklah kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami, sebagaimana kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik, bercerai-berai
maka satukanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Berilah kami ruang dan masa untuk membantu dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dakwah di daerah Gombak khususnya dan di seluruh Malaysia amnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Ustaz Suhaimi atas bacaan doanya tadi. Insya-Allah mudah-mudahan doa kita dimakbul oleh Allah Taala. Kita seluruh umat Islam mendapat kesejahteraan daripada Allah Taala saja, bukan kita di Gombak saja, bukan di Malaysia saja, maknanya khususnya umumnya semua di atas muka Allah Taala Azza wa Jal. Baik, sidang penonton yang sedang bersiaran bersama dengan kami pada pagi ini, insya-Allah sedikit ya sebelum saya tutup majlis kita ni, kesempatan saya ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga GPI Gombak dan juga guru-guru daerah Gombak dan umumnya seluruh guru di Malaysia, insya-Allah. Dan jangan lupa esok kita ada satu program PBU bersama dengan Dr. Wan Nasruddin, pengawalan Fakulti Islam, Jabatan ataupun Pusat Institut Islami, yang mana akan menjadi panel penceramah kita pada esok untuk berkongsi yang kita bagi sempena meraihkan Hari Guru peringkat unit peringkat Islam Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Jangan lupa GPI Gombak esok kita sama-sama meriahkan, riuhkan majlis kita pada esok pagi, insya-Allah bersama dengan ahli panel kita pada besok hari. Baik, insya-Allah kita bertemu lagi pada JMT. JMT tu jom ke Menara Taqwa. InsyaAllah hari ni kita dah dapat ilmu, tangga menuju ke Menara Taqwa tu dah ada dah. Tengok saja ataupun kita nak pijak tangga menara tu, kita yang tentukan. Jadi apa pun kita kena kuatkan langkah untuk menuju ke Menara Taqwa. InsyaAllah Allah akan berikan keampunan pada kita, sentiasa beri keampunan pada kita, insyaAllah. Jadi sebagai akhir saya sedikit pantun daripada saya, insyaAllah. Apa dia pantun? Kurma ajwah. Ni lah dah ni. Pantun Kelantan ni walaupun nama Sarawak tapi bagi pantun Kelantan. Kurma ajwah. Ni lah dah ni. Sedap jugalah kalau buat buka puasa ni lah. Okay. Lepas apa pula ni, lupa dah. Tak mari dah tadi. Kalau bulan Ramadan ni duduk di ujung lah dah ni. Kita jangan lupa untuk sentiasa beramal ibadah. Banyak-banyak pantun kot meratogi pantun mana bukan pantun tu. Tak apalah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa mendapat kebaikan, kesejahteraan daripada kebaikan yang kita buat pada hari ini. Jadi sebelum itu, sebagai akhir juga lagi sekali, sikit lagi, jangan lupa like, share mustahak, share, bagi sebar banyak-banyak. Ni kita nak tengok view kita berapa lah YouTube. Semalam 2K, hari ni 10K kot. InsyaAllah. Subscribe channel YouTube kita, insyaAllah. Jadi kita akan berjumpa lagi pada hari yang sama, waktu yang sama, insyaAllah esok, lusa, tulat seterusnya sampailah habis bulan Ramadan. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dah kau live tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.